anjing, cegah anjing dengan tangan. Tak boleh dengan tangan, cegah dengan lisan. Tak boleh dengan lisan. Ada? Tak ada. Dalam Islam satu saja. Satu saja hadis. Iza wuliqal kalbu ina'a ahadikum falyaghsilhu bil ma'i sab'an ahaduha bi turab. Kalau sekiranya bekas air kamu dijilat oleh anjing, hendaklah basuh bekas tu 7 kali, satu daripadanya dengan tanah. Yang benci anjing, marah anjing, sepak anjing, terajang anjing, itu semua adat orang Melayu. Jangan salahkan Islam atas apa yang orang Melayu buat. That's the point. Okay? Habis discussion. Lepas habis discussion, kata abang daripada saya yang diam daripada awal tadi, dia kata, Ustaz, I don't think religion works on me anymore. Saya tak rasa agama boleh buat apa-apa untuk hidup saya. Dan bagi saya, it's a huge failure for myself. Itu satu kegagalan yang besar kat diri saya bila ada orang cakap macam tu. Maka, tapi saya kena faham bahawa beliau adalah merupakan mangsa kepada kesalahan ataupun kesilapan yang dilakukan oleh ibu bapanya 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, maafkan saya. So saya beritahu pada dia, it's okay. Kalau awak cakap macam tu, saya tidak berhasrat untuk nak suruh awak baca mana-mana buku yang ustaz ke ulama tulis. Saya minta awak baca satu buku yang orang putih tulis, Sean Covey, anak pada Stephen Covey, iaitu The 7 Habits of Highly Effective Team. Fikirkan tentang soal tujuan hidup, purpose of life. Imagine yourself as a Muslim, and then kalau ada apa-apa soalan, bagi tahu saya, insyaAllah saya cuba untuk tolong. Habis, saya balik. 2 minggu lepas tu, mak dia call, kata anak perempuan dia suruh saya datang balik. Tapi saya outstation, saya tak dapat jumpa. Dan sampai sekarang, saya tak pernah jumpa lah. Recently, semalam baru saya dapat tahu, bukan semalam, 2 hari lepas, saya datang sini, baru saya dapat tahu yang perempuan dah balik semula ke Malaysia, bertugas di Malaysia. Lama dia kerja kat UK, dan yang abang pun baru saja balik daripada France, buat degree fotografi dekat France. Saya tak tahu lah macam mana life dia orang sekarang. Tapi at least, kata mak dia, selepas pertemuan itu, dia sudah sedikit less provokatif. Maknanya kurang sikit lah nak melawan-melawan soalan ni. Saya harap itu tanda-tanda yang dia sedang berfikir. Mudah-mudahan. Maka sahabat-sahabat, menjawab soalan, apa maknanya kita ni jadi orang Islam, tidak semudah yang disangka. Dan tidak selurus bendul. Gambar saya gunakan istilah tu, macam mungkin yang anda baca dalam buku. Very straightforward. Kita kena proses. Maka kalau anda buat usrah, anda gunakan buku ni, apa erti saya mengenal Islam, tak tercapai apa yang nak dihasilkan oleh Syekh Fatih Akan daripada buku ni, kalau sekadar anda membaca dan menterjemahkan dan tak, oh, Islam ini dah gini, tidak. It's more complicated reality. Misalnya, anda boleh lihat dalam video klip yang saya sediakan ini. Ya, mari kita dengar perbualan antara Pak Haji dengan Fendi. Ya, biasanya sih diajarkan dulu Pak Haji pacaran. Enggak ada pacaran tuh. Haram. Langsung nikah. Oh, I like it. Boleh. Okay. Pacaran nanti kalau kawin sama ada fitnah. That's right. Pak Haji tuh. Itu mulai berkata. Syarat. Oh, saya ngerti. Maksud Pak Haji, soal tanggung jawab, nafkah, penghasilan. Pak Haji nggak usah khawatir soal itu. Kalau saya ini sekali waktu itu udah berapa Pak Haji. Dan sebentar lagi, album pertama saya itu udah mau keluar. Itu nomor sekian. Nomor 1 agama. Agama apa? Islam kan? Sebentar lagi. Islam lagi. Selama ini saya memang pernah memperhatikan KTP saya lagi. Kalau beli KTP biasanya yang terus sopir keluarga saya. Kenapa? Lo udah dibuka belum? Bukan. Sunat.
Itu sedutannya daripada filem Kiamat Sudah Dekat. Salah satu daripada fenomena lah bahawa tajuk yang kita nak bincangkan ini mungkin sukar untuk dijawab oleh setengah orang, bukan dengan niat yang tidak baik, tapi secara jujurnya ya, mungkin soalan itu tidak dapat dijawab. Dan saya masih ingat pada hari Ahad yang baru ni, saya buat satu program dengan Young Muslim Professional, YMP, yang mana dalam program tersebut, program ini sedikit berlainan daripada kebanyakan program yang saya pernah uruskan. Yang hadir adalah terdiri daripada orang-orang yang macam Fendi ni lah, lebih kurangnya. Maksud dia English oriented, English spoken Malay society yang duduk di Kuala Lumpur, anak-anak orang kaya. Dan dalam program itu tidak ada dressing code. Datanglah nak pakai apa sekalipun, tidak ada prejudgment, tidak ada bias apa-apa, dan duduk untuk berbincang tentang Islam. Dan program tu buat kat rumah, tak boleh buat dekat dewan ke kat masjid ke, diorang takkan datang ya. Dan soalan-soalan yang dibincangkan sebahagiannya tak adalah sampai dah sunat ke belum itu saya tak tanyalah. Tapi soalan-soalan yang sangat simple dan biasa, tapi agak mencabarlah ya. Kenapa setiap orang yang lahir mesti dianggap sebagai Muslim? Kenapa orang murtad kena bunuh ya? Kenapa Islam mengharamkan homoseksualiti sedangkan 1/10 daripada komuniti penguin ialah gay? Itu antara yang dia tanya soalan kepada saya lah ya. Saya tak apalah, carilah kapal penguin kan. Macam-macam lah soalan. Tapi maknanya itu keadaan society kita ya, macam-macam benda yang berlaku. So kita nak kena jawab soalan ni dengan serius. Dan kena tanya khabar balik semua okey ya? Boleh ya? Kalau penat-penat tu kecil lah. Kalau ada orang yang tertidur, yang bersalahnya, kalau satu kesalahan lah, yang salahnya orang sebelah dia. Sebab orang tidur tu tak sedar dia tertidur. Jadi orang sebelah yang kena amar ma'ruf nahi munkar kan? Buatlah apa yang patut. Baik. Lebih mengelirukan, lebih menjadi masalah apabila kita lihat kepada satu statement yang dibuat oleh Muhammad Abduh pada awal kurun yang ke-20 ya, 1900 sekian, zaman pemerintahan Meiji di Jepun ya. Maknanya Muhammad Abduh ni dia telah pergi ke Perancis, dia dibuang negeri daripada Mesir, dia pergi ke Beirut, Lubnan, daripada Lubnan dia pergi ke Mesir, ke Paris, dan dia telah buat satu statement yang masyhur. Dia kata, saya pergi ke Paris, saya jumpa Islam tanpa Muslim, dan apabila saya balik ke Kahirah, iaitu ke tempat orang Islam, saya berjumpa dengan Muslim tanpa Islam. Sangat berat statement yang dibuat oleh beliau. Dan saya rasa bagi orang yang pernah ada pengalaman duduk di sebelah-sebelah tempat macam dekat Paris ni, dan wallahualam mungkin juga banyak contoh yang diperolehi daripada negara seperti Jepun ini, kita bertemu dengan Islam tanpa Muslim. Tentang soal menjaga kebersihan ke apa ke begini semua dan sebagainya, dari segi peraturan-peraturan, mengikut peraturan dan sebagainya, saya rasa sangat banyak contoh. Saya bertugas semasa anak sulung saya dilahirkan di sebuah hospital missionary dekat Belfast, Northern Ireland. Masa anak saya dilahirkan, masa dah push tu, dah orang kata last sebelum anak tu nak keluar, midwife beritahu kepada saya. Dia kata pertama sekali hospital tu semua perempuan, daripada pekerja, kerani dia, semua perempuan. Tak ada langsung lagi, cleaner pun semua perempuan. Dan selesa untuk orang perempuan berada dalam tu. Midwife beritahu kepada saya, dia kata dah nak keluar dah ni, boleh dah untuk keluar sekarang lah ya, anak saya. Masa tu pukul 3 lebih pagi. Saya tanya pada midwife tu, sempat tak kalau saya semayang subuh dulu 5 minit? Sebab dah masuk waktu subuh lebih kurang setengah jam pada masa tersebut. Dia kata sempat, it's okay, masih lagi selamat ya. Saya kata okey, bagi masa saya semayang dulu. Jadi dia keluar daripada bilik Dewan Salin tu. Saya semayang subuh kat sebelah isteri saya. Lebih kurang dalam 5 minit saya panggil dia, and then start pushing. Okay. Bila anak saya dilahirkan, dia cek pula dekat kertas. Ada ditulis di situ, masa kami mula-mula masuk hospital, masa nak daftar tu, mesti sediakan 10 minit selepas delivery untuk religious requirement. Jadi dia kata, 10 minutes for religious requirement. Okay, I give you 10 minutes, and then after 10 minutes, just call me back. Dia kata 10 minit tu diperlukan untuk saya nak azankan anak saya, untuk nak tahnikkan dia, apa semua sebagainya. Mereka jaga sampai ke tahap itu. Semasa saya bertugas di Belfast, antara tugas saya ialah melawat ke penjara ya. Kalau ada banduan Muslim yang dimasukkan ke penjara, at least dekat Scotland dan Northern Ireland, soalan yang ditanya oleh pegawai penjara ialah, adakah kamu Sunni ataupun Syiah? To that extent. Saya pernah tanya pada pegawai penjara, kenapa you question sampai macam tu? Kata pegawai penjara, kalau sekiranya banduan ini Sunni atau katalah banduan ini Syiah,
saya akan letakkan dia dalam sel yang sama dengan orang Kristian lebih baik daripada saya letak dia dengan Sunni, takut gaduh. Maknanya sensitiviti mereka terhadap masalah yang ada di kalangan masalah dalaman kita, mereka ambil kira sampai macam itu. Yang mana benda-benda ini kadang-kadang kita tak jumpa kat tempat kita. Maka kata Muhammad Abdul, saya pergi ke Paris, saya jumpa Islam tanpa Muslim. Tapi bila saya balik ke Mesir, ke Kairah, saya jumpa dengan Muslim tanpa Islam. Maknanya nak jawab soalan ini, kita kena question balik. Apa sebenarnya makna kita ni jadi orang Islam? Baru masuk tajuk. Masya-Allah. Kalau sikit tahun depan yang ikut lagi dah kan. Okey. Baik. Apa makna Islam? Simple saja. Saya ringkaskan keterangan yang ada dalam buku ni. Apakah yang dimaksudkan dengan Islam? Bahawa perkataan Islam itu membawa dua kumpulan makna. Makna yang pertama ialah penyerahan, ketundukan dan kepatuhan. Ya, misalnya perkataan al-istislam, penyerahan diri, mengalah. Ya. Perkataan-perkataan yang memberikan maksud you submit yourself. Ya, anda menyerah diri. Kumpulan makna kedua daripada kalimah Islam ialah keselamatan, keamanan dan kesejahteraan. Ya, misalnya perkataan assalam, assalamah yang memberikan maksud aman dan sebagainya. In other words, dalam perkataan Islam, agama kita ni, maksudnya ialah kamu tunduk dan patuh, ketundukan dan kepatuhan kamu menghasilkan keamanan dan kesejahteraan. Tapi adakah realitinya sama macam tu? Di mana saja ada orang Islam, di situlah mungkin tidak ada keselamatan, tidak ada keamanan dan tidak ada kesejahteraan. Kat situlah penyakit, kat situlah kemiskinan, kat situlah peperangan, kat situlah perpecahan. So, what's the problem? Apa masalah? Untuk peringkat ini, saya katakan masalahnya mungkin berada di sini. Iaitu menyerah, tunduk dan patuh kepada apa? Untuk menghasilkan keamanan dan kesejahteraan kita sebagai orang Islam. Di sinilah, ni foundation dia, introduction dia. Saya pecahkan ketundukan dan kepatuhan kita kepada dua dimensi. Sebagai seorang Muslim, untuk memberikan makna kita ni orang Islam, kita kena tunduk dan patuh, play with the rule terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang buat kita dan alam ini. Iaitulah pada kumpulan yang saya namakan hukum yang pertama, yang dinamakan sebagai syariat Allah SWT, hukum syariatullah. Dan saya rasa untuk memudahkan kita faham perkara ini, saya beri contoh. Katalah anda bawa kereta daripada satu bandar, katalah daripada sini di wilayah Ibaraki kan, di sini nak pergi ke Tokyo. Katalah bawa kereta 140 km sejam, bawa laju kan. Tiba-tiba lalu depan hospital ada signboard tulis, jangan bunyikan horn. Adakah kita nak gaduh dengan tiang tu? Pasal apa pula tak boleh bunyikan horn? Aku beli kereta ni RM200,000, RM20,000 ada horn. Kenapa tak boleh guna pula? Pimpin-pimpin. Tekan orang, lompat sakit kat hospital. Kan? Jalan lagi, sampai dekat jalan menjunam. Ya? Sila gunakan gear rendah. Pasal apa pula? Aku beli kereta ni sebab ada 5 gear, kenapa boleh pakai 2 gear je? Kau aku lah nak guna gear 4 ke gear 5 ke? Masuk gear 5. Kembang kau kan? Sedih selamat. Jalan lagi. Sampai traffic light, lampu merah. Gaduh pula dengan traffic light. Engkau dengan aku siapa lagi pandai tiang lampu? Dia tanya tiang lampu kan. Aku boleh design kau. Aku tahu mekanisme kau. Kan, aku tahu macam mana merah tukar jadi hijau, hijau tukar jadi kuning. Siapa engkau nak berhentikan aku? Katalah dia bergaduh kan. It's a free country man. Jalan kan. Datang kita langgar gempur. Orang yang waras tidak akan bergaduh dengan peraturan jalan raya. Dia tidak akan menganggap peraturan jalan raya itu sebagai satu sekatan ke atas kebebasan diri dia. Kan, maknanya saya bayar duit kereta, saya bayar road tax, kata saya nak bawa macam mana? Tidak. Sekatan jalan raya, peraturan jalan raya itu bukan sekatan tetapi panduan. Contohnya, saya dapat SMS. Orang rumah saya kata, cepatlah bang, balik ke rumah ni dah waterproof dan ni dah ada show, nak salin sangat ni. Katalah contohnya kan. Pada ijtihad saya sebagai seorang suami, saya kena sampai ke rumah secepat mungkin, seawal mungkin untuk selamatkan isteri saya. Di seberang sana, jalan yang sebelah sana tu, ada seorang lagi malam tadi makan laksa basi. Pagi ni sikit perut. Pada ijtihad dia, benda yang paling dia kena buat sekarang ialah dia kena sampai ke tandas awam yang terdekat yang boleh dicapai. Itulah. Fikiran saya betul. Fikiran dia betul. Tapi bila kami bertemu di Simpang 4, kalau tidak ada campur tangan pihak ketiga, akhirnya dengan ijtihad saya yang maha betul itu dan ijtihad dia yang sangat betul itu,
kami bertembung di Simpang 4. Akhirnya isteri saya beranak di rumah, alhamdulillah, kan? Dan dia pun berak kat situ je, kan? Maka kenalah campur tangan pihak ketiga, datang tiang lampu, kan? Kata no, walaupun kamu urgent macam mana sekalipun, merah kamu kena berhenti 10 saat, katalah macam tu. So itulah fungsi peraturan dalam agama. Samalah juga dalam Islam. Allah SWT bagi do's and don'ts. Ada benda boleh buat, ada benda tak boleh buat. Bukannya untuk menyekat kebebasan kita, tapi supaya kita ni civilized, ada peraturan. Dan peraturan pertama yang kita kena ikut sebagai seorang Muslim ialah kita kena patuh pada hukum syariat Allah SWT. Tapi itu belum cukup untuk menjadikan kita sebagai seorang Muslim. Ada satu lagi bahagian peraturan Allah SWT yang kita kena ikut dan patuh untuk menjadikan kita ni sebagai seorang Muslim. Apakah peraturan itu? Iaitulah peraturan kedua yang saya istilahkan sebagai sunnatullah. Dalam bahasa orang kampung saya, law of nature. Bahasa kampung anda saya tak tahu, kan, apa dalam bahasa Jepunnya, Wallahu'alam, ya. Sunnatullah ataupun law of nature, ataupun dalam bahasa mudahnya hukum sains. Orang Islam kena patuh kepada perkara ini kerana ini peraturan Allah SWT. Contohnya, air, 2 hidrogen, 1 oksigen. Adakah saintis yang tetapkan benda itu? Tidak. Yang menetapkannya ialah yang buat air, itulah Allah SWT. Saintis jumpa dan rumuskan. Maka sebagai orang Islam, kita kena patuh dengan peraturan ini. So how to apply this principle? Contohnya, misalnya contoh yang paling selalu saya guna, kebun jagung. Ada 2 kebun jagung. Satu kebun jagung Pak Haji. Pak Haji ni Masya Allah lah, ya. Kalau orang kata contoh Muslim idaman, itulah dia orangnya, kan? Pergi umrah 5 kali, haji 6 kali, khatam Quran sebulan sekali, sembahyang sunat tak pernah tinggal, puasa setiap Khamis lengkap, segala-galanya lah. Yang kebun jagung sebelah sana, Ahcong yang punya. Ni Ahcong ni maksud saya Ahcong yang tidak Islam lah, kan? Ahcong ini halal haram, dia apa, Tuhan buat tak kenal apa semua. Dua-dua tanam jagung. Pak Haji pukul 10 turun ke kebun, ambil benih, masuk kat tanah, pijak lebih kurang, siram air, balik rumah, sambung baca Quran. Okay? Kebun jagung sebelah sana, Ahcong yang punya. Ahcong ni saya sebut tadi lah, halal haram, pilih apa, agama apa, Tuhan tak nak fikir. Tapi dia pergi kebun pukul 7.30 pagi. Dia ambil benih yang terbaik, dia masuk dalam tanah, dia siram, dia bubuh baja, buat batasan, buat parit, air lebih boleh mengalir, buat pagar supaya anak pokok jagung tidak dimakan oleh kambing, tengok cahaya cukup ke tidak. Pukul 1, Ahcong balik rumah. Dia bantai lah, menunggang arak ke apa semua kat rumah tu lah. Okey. Di akhir musim, pokok jagung siapakah yang tumbuh subur? Saya yakin walaupun kita suka balas sekarang ni, kan, berbeza pandangan mazhab, berbeza pandangan politik, berbeza, saya rasa yang ini kita boleh sepakat bahawa pokok jagung yang akan tumbuh subur ialah pokok jagung Ahcong. Soalnya sekarang ni, siapakah yang menumbuhkan pokok jagung? Allah SWT. Siapa yang menyembah Allah SWT? Pak Haji. Kenapa Allah tumbuhkan jagung Ahcong tetapi tidak tumbuhkan dengan subur pokok jagung Pak Haji? That's the question. Kenapa? Ini yang saya maksudkan dengan sunnatullah dan syariat Allah. Apa ketetapan Allah ke atas pokok jagung? Ada Allah sebut dalam Quran, wahai orang-orang yang beriman, siramilah tanamanmu dengan zikrullah, bajainya dengan yasin khamis dan jumaat. Kalau pokok jagung kamu diserang serangga, pergilah umrah, doa depan Kaabah. Ada Allah Ta'ala sebut itu? Ada. Allah Ta'ala sebut macam mana? Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu nak tanam jagung, pastikan airnya cukup, pastikan benihnya bagus, pastikan penjagaannya elok. Allah sebut dekat mana? Pada hukum ayat. Siapa yang kaji? Saintis. Islam ke tak Islam? Tak penting. Kumpul rumusannya dalam buku apa? Sains tani. Siapa yang ikut peraturan ni? Ahcong. Sebab itu Ahcong dapat bahagian. Pak Haji, walaupun orangnya semayang, walaupun orangnya puasa dan sebagainya, dia menyempurnakan ketundukan dan dirinya sebagai seorang Muslim kepada hukum yang pertama sahaja. Dan minta maaf saya katakan, dia biadab kepada sunnatullah. Dia doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah Tuhanku, dengan zikir, doa baca Al-Quran dan juga puasa serta haji umrah ini, kau suburkanlah tanaman jagung. Boleh jadi? Tak mahu jadi macam itu. Ini yang kita kena rawat. Masalah yang berlaku di kalangan Islam. Musim peperiksaan, mak ayah kita langgar buat cara Ustaz. Ustaz boleh tak tolong buat air apa? Air penerang? Penerang hati. Tak apalah, saya baca dia Quran, minum, terangkan hati. Hati terang, kepala gelap. Dia jawab besar. Boleh jawab besar. Hati terang, terang hati, kepala gelap. Tak boleh. Peraturan untuk lulus dalam peperiksaan, peraturan Allah, apa dia?
baca buku, tak faham tanya, pergi tuition, buat kerja rumah, buat kerja sekolah, buat assignment. Dalam masa yang sama, sempurnakan dengan doa, zikir, sembahyang hajat, minta restu mak bapak, minta restu cikgu, baru dia jadi sempurna. Ini masalah yang berlaku pada orang Islam. Ada sebuah restoran, nak umpat pagi ni, jauh-jauh kat Ipoh ni. Nama restoran tu Sinar Duha. Zuhur tak buka lagi. Jangan nama tu sedap dah, Sinar Duha. Patutnya duha tu dah sibuk niaga dah. Zuhur tak buka lagi. Saya duduk di Ceras, Kuala Lumpur. Ramai Chinese kat situ. Cuti tahun baru Cina, restoran Cina tutup 2 minggu, restoran orang Islam tutup sebulan. Kita mengeluh, kenapa orang Islam ni tak maju? Macam mana nak maju? Kita tidak ikut apa yang Allah tetapkan untuk sesuatu perkara itu berhasil. Yang ini patut kena diselesaikan. Baik, ini yang saya maksudkan dengan sunnatullah dan syariat Allah SWT. Saya beri contoh. Saya belajar syariah. Katalah saya tidur, masa belajar kat Jordan dulu, saya tak pergi kelas, saya tidur kat rumah. Balik Malaysia, mengajar dekat surau. Orang kampung tanya, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nak tanya soalan, apa hukumnya zakat KWSP? Katalah contohnya, saya pun Allah itu dah, ya aku tak pergi kelas hari ni. Tak tahu jawapan kan? Reka-reka lah, rasa-rasanya tak payah pun cik. Salah tak perbuatan saya tu? Salah, saya reka-reka sendiri. Syariat saya, syariat Allah Ta'ala, saya reka sendiri. Itu kesalahan saya sebagai pelajar syariat. Katalah pelajar perubatan, tak pergi kelas, tak pergi induction course, start kerja doktor, dapat sakit kencing manis, nak suntik insulin 1 unit ke 10 unit ke 100 unit, tak tahu. Mana nak orang inilah yang induction course terangkan hari itu, aku tak datang. Kata dia, dia pun guna teori Tom Yam kan. Lagi banyak Cina motor, lagi sedap Tom Yam. Lagi banyak insulin, lagi sihat sakit, insyaAllah kan. Suntik 100 unit, kan. Mampu tu yang sakit kan. Hypoglycemic, langsung tak ada gula dalam badan, kena heart attack, mati tu, sakit tu. Salah ke perbuatan doktor tu? Dia langgar hukum apa? Dia langgar hukum sains, perubatan. Dan oleh kerana dia langgar hukum sains, dia juga melanggar hukum syariat Allah Ta'ala. Sebab Nabi sebut, la darara wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh dalam Islam mencetuskan mudarat kepada orang lain. Dan kerana dia tidak patuh pada hukum sains, dia telah mencetuskan kemudaratan kepada orang lain. Engineer, katalah quantity surveyor, buat kajian untuk sebuah jambatan yang boleh menampung 5,000 kenderaan dalam satu masa. Jumlah simen yang diperlukan ialah sebanyak 100,000 kampik simen. Katalah ini. Dia beli 100,000 kampik. 20,000 dia jual, 80,000 jadi jambatan. Yang dia jual tu dia makan. Apa hukumnya dia makan tu? Haram. Dia melanggar hukum syariat Allah SWT. Jambatan yang kurang 20,000 kampik simen, mengikut specificationnya, selepas 4 bulan jambatan retak. Saya sikit-sikit lah kat Malaysia hari sudah ni kan. Jadi MR tu retak balik kan, buat kali yang tak berapa dah ibarat tahu kan. Jambatan jadi retak. Apakah hukumnya? Salah tak buatan engineer tersebut? Salah. Maknanya langgar hukum agama, so-called hukum agama, atau langgar hukum sains, siapa saja, dua-dua dia salah. Maknanya untuk menghasilkan sesuatu pekerjaan yang sempurna dan elok, untuk menjadi seorang Muslim yang ketundukan kita itu menghasilkan keamanan, prosperity, kesejahteraan, ketundukan kita mesti cover dua-dua aspek. Walaupun bahagian kedua ni selalunya kita belajar bukan daripada orang Islam, belajar daripada orang Jepun ke, belajar daripada orang putih ke, orang perang ke, orang mata kecil ke, orang mata bulat ke, besar ke. Maknanya apa yang kita belajar tu walaupun daripada orang bukan Islam, tapi oleh kerana ia menerangkan peraturan Allah, law of nature, kita kena ikut. Dan kalau kita tidak ikut, tak belajar bahasa Inggeris pun boleh jadi satu dosa. Dalam kes video klip yang saya sediakan. Tengoklah ya. What are you thinking about?
bahasa Inggeris itu diperlukan untuk kita buat satu pekerjaan kita kan. Orang tanya we are thinking, what are you thinking about kan. Okey, itu contoh dia lah. Jadi poin saya ialah sahabat-sahabat buat masa ni ya, dalam kita melayan penuh penuh panas semua ni, sikit je saya akan settlekan bahagian pertama ni. Poinnya ialah seorang Muslim tidak dikatakan seorang Muslim sehinggalah dia itu seorang yang syariatik, iaitu orang yang committed kepada syariat Allah, dan dalam masa yang sama dia juga seorang yang saintifik, patuh kepada hukum sains. Dalam Al-Quran penuh benda-benda yang macam tu. Saya ambil contoh misalnya Nabi Muhammad SAW masa Rasulullah berhijrah, pernah tak Rasulullah memanipulasi status bagi dia sebagai seorang Rasul untuk tidak mematuhi sunatullah? Oh, aku Rasul, Nabi akhir zaman, kebenaran berada di pihakku. Waja'al haq wa zahiqal batil, kebenaran datang, kebatilan pasti terhapus. Maka suka hati akulah nak hijrah siang ke malam, ke pagi, ke petang, lalu tengah mati ke apa ke. Dulu apa, yang penting Allah mesti tolong aku sebab aku pada pihak. Ada Rasulullah buat begitu? Rasulullah mengambil strategi yang terbaik, menyediakan persiapan yang terbaik. Dan persiapan itu kalau dikaji pada hari ini menjadi apa yang diistilahkan sebagai military science. Kenapa saya kata military science? Sebab masa saya belajar kat Jordan ada subjek military science. Kami baca sirah, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, apa semua ni, tetapi yang mengajarnya tentera. Menganalisa peperangan itu dari perspektif ketenteraan, menunjukkan betapa hebatnya umat Islam pada masa itu merancang untuk menang. Tak pernah mereka kata kami pihak yang benar, mesti Allah akan tolong kami. La duduk atas kaki kan. Oh, mesti kebenaran akan datang, kemenangan itu pasti kan. Tak pernah. Segala yang terbaik diberikan dan diusahakan, dan kita akan proof di sepanjang program kita macam mana orang Islam buat ni. Ini yang saya maksudkan dengan syariat Allah SWT dan juga hukum sains. Misalnya makanan. Dulu-dululah, lama saya tak pernah, ni kali pertama datang Jepun, tapi dulu beberapa tahun yang sudah ada pelajar bercerita ya, macam mana kawan-kawan orang Jepun dia tanya soalan, kenapa orang Islam tak boleh makan babi? Orang iyalah dia pelajar ni explain, babi tidak boleh dimakan kerana di dalamnya ada sejenis bakteria yang tidak boleh dimatikan walaupun dengan kepanasan 1000 darjah Celsius, kecuali dengan tanah. Orang Jepun tak boleh terima. Sebab mungkin orang Korea pun sama juga kan, saya cerita semalam kan, mana nak kurangkan babi kan, maknanya sebabnya mereka ni makan babi dengan penuh obses dengan babi daripada kecil sampai tu. Average umur dia 70 tahun, 80 tahun, sihat walafiat. Orang Islam makan makanan yang halal, ada cak-caking lagi kan, 60 tahun mati kena stroke kan. So apa masalahnya? Ada kemungkinan kita terlepas standar bahawa Allah Ta'ala kata makanan itu mestilah halalan, iaitu karakter untuk syariat Allah Ta'ala punya compliance. Dan juga thayyiban, halal dan thayyiban. Thayyiban itu adalah karakter saintifik. Maknanya kalau kuih singka bagus untuk saya, mungkin tidak bagus untuk anda yang kerja mana. Tom yum yang lazat dan sedap berserta dengan daging kambing dan tom yum daging kambing tak ada kan, maknanya katalah rendang kambing yang sedap untuk saya mungkin tidak sesuai untuk anda yang darah tinggi. Maknanya makanan kita mesti menjaga hukum syariat dan juga kena jaga hukum sains. Tidak pula kata makanan itu makanan yang terbaik sebab kambing itu disembelih oleh imam besar di negara. Katalah gitu. Tak ada, kena tengok juga pada hukum sains. Dan kasihanilah para ustaz kan. Apabila lepas ceramah janganlah dihidangkan dengan dia perkara yang halal tapi tidak thayyib kan. Nak meletakkan kesalahan ni lah kenapa ustaz jadi besar-besar semua kan. Ceramah ustaz tom yum kan. Apa tom yum sate, habis mati habis. Apalah, ulama mati tanda habis zaman. Okay? Baik. Maknanya dalam Islam dua-dua ni semua kena datang macam tu. Sama juga contohnya dalam kes yang satu lagi, masalah sembelihan. Rasulullah ajar pada kita sembelihan itu mestilah menggunakan pisau yang tajam dan memulakan sembelihan dengan lafaz Bismillah. Bismillah itu adalah karakter syariat Allah Ta'ala yang kita kena comply. Dalam masa yang sama juga, pisau yang tajam itu harus digunakan kerana ia adalah ketentuan sunatullah. Pertama sekali, kenapa? Apa faedah dia? Kita lihat dalam satu hadis Nabi SAW. Kata baginda, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhabha
wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih dhabihatahu. Yang bermaksud sesungguhnya Allah telah menetapkan al-ihsan ke atas setiap segala sesuatu. Oleh yang demikian, apabila kamu perlu membunuh, maknanya nak menjalankan hukum bunuh contohnya, fa ahsinul qitlah, hendaklah diperelokkan cara membunuhnya. Jangan hantu kepala ke apa ke, cari kaedah yang paling efektif dan less risk dan juga kurang kemudaratan. Wa idza dzabhtum, dan apabila kamu nak sembelih, fa ahsinul dzabha, maka hendaklah kamu perelokkan cara sembelihan kamu. Apa dia caranya? Pertama sekali, wa yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah setiap di kalangan kamu tajamkan pisaunya, dan juga falyurih dhabihatahu, dan hendaklah ditenangkan haiwan sembelihannya. Nabi tak bagi kita asah pisau di depan binatang yang kita nak sembelih. Rasulullah kata, adakah kamu nak bunuh dia 2 kali? Maknanya lepasnya nak bunuh, sebelum tu bunuh dia dulu. Nervous kami kan, tajam tu pisau ni kan. Maknanya jangan seksa binatang tu. Falyurih dhabihatahu, maknanya begitu sekali bagi dia sangat merciful terhadap bukan sahaja manusia, malah binatang yang bakal dihidangkan untuk jadi makanan kita, kena sembelih dengan cara ini. Tapi yang lebih penting, poin kita pada pagi ini ialah wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah kita ini tajamkan pisau. Apa faedah guna pisau tajam? Of course, salah satu daripada manfaatnya binatang cepat mati. Tapi yang lebih penting, penggunaan pisau yang tajam menyebabkan less effort, more output, productivity. Maknanya usaha sikit, hasil banyak. Lebih banyak binatang yang dapat disembelih kerana pisau yang tajam. Apakah semua ini? Inilah dia yang dimaksudkan dengan al-ihsan. Apa dia ihsan? Iaitu you give the best to get the best. Memberi yang terbaik untuk dapat yang terbaik. Kualiti terbaik dalam setiap perkara yang kita lakukan. Kata al-ihsana ala kulli syai'. Allah telah mewajibkan ihsan atas semua perkara. Bukan sahaja dalam ibadah, macam yang disyarahkan oleh ustaz kita pagi tadi. Kan, maknanya tentang ihsan dalam muraqabah, memerhatikan kesan daripada perbuatan. Bahkan dalam kerja-kerja seharian kita juga sama. Kena jaga ihsan. Nanti saya akan explain furthermore, insya-Allah. Begitu juga dalam satu kes yang lain, ketika mana Nabi Musa alaihissalam, Nabi Raya ada 2 slide lagi, ya. Nabi Musa alaihissalam menolong sekumpulan manusia yang nak mengeluarkan air daripada perigi. Selepas Nabi Musa berjaya menolongnya, terdapat 2 orang perempuan adik-beradik tertarik dengan kualiti yang ada pada Musa. Maka mereka mencadangkan Nabi Musa supaya berjumpa dengan ayah mereka yang rupa-rupanya adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Ya. Dalam perjalanan ke rumah Nabi Syuaib, Nabi Musa ni jalan segan-segan. Bil istihya, ya, dengan perkataan al-istihya yang digunakan dalam ayat tersebut. Nabi Musa jalan dalam keadaan malu-malu. Berbeza dengan kita lepas tolong orang perempuan, biasanya masa itulah kita nak macu kan. Baru lepas tolong orang perempuan kan. Tapi Nabi Musa tu jalan segan-segan ni sebab mereka berdua ni bukan mahramnya. Sampai di rumah, salah seorang daripada anak Nabi Syuaib ni telah rekomen ayahnya untuk ambil Nabi Musa kerja. Katanya, qalat ihdahuma ya abati istajirhu. Berkata salah seorang daripada mereka berdua, wahai ayah, ambillah dia ni kerja dengan kita. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Orang terbaik yang kau boleh berikan satu tugasan ialah orang yang ada 2 kualiti macam Nabi Musa, iaitu al-qawi dan al-amin. Al-qawi itu ialah kompetensi, knowledge, skill, kekuatan badan, apa sahaja yang diperlukan untuk satu pekerjaan itu boleh dibuat. Dan yang keduanya ialah al-amin, iaitu soal integriti dan akhlak. So, akhlak itu adalah hasil kepatuhan kepada syariat. Kompetensi ialah hasil daripada kepatuhan terhadap hukum sains. Maka saya katakan bahawa orang Islam tidak mencapai prosperity, keamanan dan kesejahteraan kerana mungkin mereka belum submit themselves kepada kedua kali. Submit pada hukum syariat, jaga mungkin aurat, semayang semua jaga. Ada bank Islam, tetapi kompetensi dia mungkin belum mencapai tahap yang ada macam public bank. Contoh saya sebut. Kita lihat misalnya public bank, nak isi borang. Satu borang saja untuk berpuluh-puluh jenis transaction. Tapi kalau pergi ke bank yang Islami, dia tanpa maknanya dengan penuh hormat saya, dari segi kompetensi dia, nak isi borang pun susah. Ya, proses-prosesnya susah dan sebagainya. Dan itu mesti improve. Baru dia akan menghasilkan satu produk yang menghasilkan keamanan, kesejahteraan dan apa yang kita nakkan pada kehidupan. So dua-dua kena datang
bersama. Okey, kesimpulannya untuk peringkat ini, untuk menjadi seorang Muslim, kepatuhan kita mesti berjalan bersama, iaitu di antara hukum syariat dan juga hukum sains. Saya sebut ni, mungkin anda semua rasa macam lah biasa je, tak ada. Tapi saya nak sebutkan bahawa poin ini ialah poin yang against the mainstream dalam negara kita, bercanggah dengan kefahaman biasa dalam masyarakat kita. Saya beri contoh. Kalau misalnya saya tanyakan, izinkan saya untuk bertanya. Kalau berdasarkan kepada keterangan yang saya dah berikan tadi, manakah yang lebih Islami? Naik motor pakai serban ke pakai helmet? Contohnya. Saya susah nak jawab soalan tu. Saya tanya, saya tak bagi jawapan pun. Dalam artikel saya tulis lebih kurang dalam 2 bulan sudah. Saya tanya soalan je. Saya kata, kalau berdasarkan kepada keterangan yang seperti ini, mana yang lebih Islami? Pakai serban ke pakai helmet naik motor? Saya kata jawapan saya mungkin tidak popular. Tapi orang lain dah marah. Tak jawab lagi. Tak bagi tahu pun apa dia. Tapi kita faham sendiri lah. Poin ni ialah, saya rephrase balik soalan tu. Saya tak kata mana yang lebih Islami. Cuma saya tanya, kalau orang yang biasa pakai serban, tiba-tiba bila dia naik motor, dicabut serban, dia pakai helmet, kurang tak keislaman? Itu poin saya. Untuk menyedapkan sikit bentuk soalan dia lah. Walaupun sama je ya. Macam awak ni tak cerdik, sedap sini, awak ni bodoh. Akan buruh gitu ya. Kan, maknanya kita rephrase balik. Poinnya ialah, kalau kita faham apakah tujuan kepala ini ditutup semasa naik motor dan apakah aulawiyatnya. Jangan sebut priority masam putih. Aulawiyatnya dan keutamaannya. Yang paling utama apa? Keselamatan atau appearance war? Sebab ke keselamatan? Macam mana? Maksudnya kalau kita fikir betul, itu saya katakan apa yang saya sebutkan ini against the mainstream. Ya. Contoh yang kedua, kes yang sangat banyak berlaku di hospital. Bila bersakit sudah kritikal, tiba-tiba parent kata saya nak discharge anak saya. Mana nak keluarkan anak saya dari hospital. Tanya kenapa? Dia kata saya nak bawa anak saya berubat cara Islam. Adakah berubat di hospital cara yang tidak Islami? Itu soalan saya. Apakah yang dimaksudkan rawatan secara Islam? Rawatan secara Islam ialah mungkin kita ambil ayat-ayat Quran tertentu, kita baca dan kita usahakan dengan beberapa perkara. Manakala rawatan di hospital, rawatan apa? Rawatan sekular. Rawatan tidak Islami. Apa asasnya memberikan insulin kepada seorang sakit? Hukum sunatullah. Walaupun yang menjumpainya, yang merumuskannya, yang menulisnya bernama Kumar Engelab, katalah buku kan, buku tebal pelajar perubatan baca tu, yang kalau dicampakkan anjing dia mati anjing kan, tebal dengan bukunya kan. Walaupun yang tulis buku tu Kumar Engelab, apa yang dia kaji ialah apa yang ditetapkan oleh Tuhan yang kita sembah dalam sembahyang kita, iaitulah Allah SWT. Maknanya merawat seorang sakit dengan ayat Al-Quran, merawat seorang pesakit dengan suntikan insulin di hospital, dua-dua adalah kaedah Islam. Sebab dua-dua ikut peraturan Allah SWT. Tapi bila kita asingkan, menjadi masalah. Kita selalu kata orang yang sekular ialah orang yang menolak hukum agama. Tetapi berdasarkan keterangan ini, saya katakan bahawa orang yang tolak hukum sains adalah orang yang sekular. Jadi ada side of the same coin. Apa contoh orang yang tolak hukum sains? Contoh saya sebut tadi kan, pejuang Islam, kami pejuang kebenaran, tapi tak buat pun bahagian sunatullah. Dan dari segi persiapan, strategi dan sebagainya, mesti Allah akan menangkan kami. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada kami. Apa khabar al-Arad, perbualan antara khabar dengan Nabi SAW? Khabar radhiyallahu anhu datang jumpa dengan Rasulullah dalam keadaan belakang dia terbakar, hangus, yang kena apa ni, kena siksa. Rasulullah tengah duduk di bawah bayang-bayang Kaabah pada waktu zuhur yang panas. Khabar tanya, ya Rasulullah, apakah engkau tidak berdoa untuk kita, untuk kami? Sebab dah macam dah tak tahan untuk menerima tekanan, penyiksaan demi penyiksaan yang dikenakan. Kata Nabi SAW apa dia? Rasulullah SAW kata, sesungguhnya umat yang terdahulu daripada kamu telah menempuh pengalaman yang sama. Kerana kebenaran, ada di antara mereka yang ditanam separuh badan di dalam tanah dan kepala dibelah dua dengan gergaji. Ada yang digantung kaki di atas, kepala di bawah, dan badannya dicari dengan sikat, tanggalkan daging daripada tulang semasa itu. Kerana Islam itu. Maknanya kalau setakat terbakar belakang, biasalah. Maksud poin dia macam tu lah kan? Dan kata bagi dia, sesungguhnya kamu adalah kaum yang tergesa-gesa. Maknanya kalau dah bagi effort sampai macam khabar sekalipun, Rasulullah kata tergesa-gesa. Kalau kita kan,
lepas ceramah makan mi goreng. Ya Allah, bila kan Islam kamu nak? Jadi poin saya ialah untuk memberikan keamanan, prosperity, ketenangan, kesejahteraan dan segala yang ditawarkan oleh satu perkataan yang bernama Islam. Dia tidak datang dengan kepatuhan hanya sebab-sebab. Patuh pada hukum sains. Katalah misalnya di Jepun, anda sebagai pelajar di Jepun, apa yang anda nak offer pada orang Jepun sesuatu daripada Islam? Anda nak offer mementingkan masa. Oh, terimalah Islam, kerana Islam mementingkan masa. Apa buktinya? Oh, wal asri innal insana lafi khusr. Realitinya, bandingkan kereta api yang dia naik semalam dengan komputer daripada Seremban ke Rawang. Wah, kalau sini saya rasa okey, pukul 11.30 turunlah Ustaz dekat stesen mana-mana. InsyaAllah kalau miss pun mungkin stesen yang sebelum dia kan. Maknanya begitu tepat dan accurate ni. Tapi kalau naik komputer, orang tak berhenti bahasa Melayu, bagi kepada kawan Jepun. Oh, nanti sampai pukul 10.50 kamu turun, mesti sampai di venue. Saya silap kat bangun je turun kan. Maknanya tak mana-mana lagi kan. Apa yang kita nak offer sesuatu daripada Islam pada orang itu? Yang kita ada semua. Dari segi disiplin dan sebagainya. Apa yang kita nak berikan? Pada saya nak berikan satu saja. Tujuan hidup. Makna terhadap semua kali. Kerana dengan mematuhi segala hukum sains, sehingga mandi pun boleh sekali saja. Kan? Wah, rasalah kan. Sehingga majlis convocation pun tak ada kerana nak menjimatkan masa. Tetapi tanpa syariat Allah SWT, tanpa hidayat daripada Allah SWT, prosperity tidak menghasilkan ketenangan. Dalam hidup manusia kita nak dua perkara, senang dan tenang. Maknanya senang, kalau tak tenang tak guna juga ya, senang dan tenang. Mereka mungkin telah senang, tapi ramai yang tidak tenang atas pelbagai faktor. Maka sebab itulah antara orang Jepun dengan orang Malaysia, mungkin orang Jepun patuh pada hukum sains tapi meninggalkan syariat Allah Ta'ala, dia tak jadi juga. Macam Pak Haji tadi kan, katalah dia insaf, oh tak apa, dia pun buat juga sama macam Acong, pergi kebun 7.30 pagi, tanam semua elok. Di akhir musim, Acong dapat 50 kg jagung, Pak Haji dapat 50 kg jagung. Sama tak mereka sekarang? Nampak macam sama, tapi tak sama. Pak Haji dapat 50 kg jagung, tak kaya, tapi dengan 50 kg jagung boleh sedekah RM5 setiap minggu kat masjid. Anak-anak tenang, keluarga semua okey, sihat, sejahtera, dan boleh menambahkannya daripada semasa ke semasa. Acong dapat 50 kg jagung, kalah judi di genting Highland, isterinya lari ikut Cina datang jualkan rumah, bergaduh. Bohara hidupnya. Kenapa? Sebab Pak Haji dapat 50 kg jagung akibat mematuhi hukum sains, tetapi 50 kg jagung dia ialah 50 kg jagung yang ada nilai barakah kerana dia menjaga syariat. Pak Haji Acong dapat 50 kg jagung, tetapi kerana tidak ada nilai barakah, 50 kg jagung itu tidak memberikan satisfaction. 50 kg jagung itu menghasilkan banyak lagi kesan-kesan sampingan, banyak lagi kesan sampingan. Marah dengan bahasa Melayu. Banyak lagi kesan sampingan, kesan-kesan sampingan. Okey, apa ni dalam kehidupan, maka dua-dua ini menjadi. So, kesimpulan saya pada poin ini ialah kita nak kena push orang Islam pergi ke kuadran yang keempat. Kuadran yang pertama ialah orang yang perangainya buruk, akhlak pun buruk. InsyaAllah tak ada kat Jepun. Okey, belajar. Kalau ada, mungkin dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mungkin dia masuk ikut broadband dan dia ikut kabel lah, yang banyak melepasi tapisan. Dan yang kedua, mungkin tempat tu teruk sangat, orang baik pun jadi jahat. Itu contoh lah. Saya rasa itu tak ada, insyaAllah. Orang yang kedua, kuadran yang kedua, pekerjaan bagus, akhlak tak bagus. Kerja cantik, on time, deadline settle, kemas, efektif, efficient, whatever, semua ada. Tapi buka je mulut, semua sikit hati. Tak reti berbahasa. Kan, mulut celupa kan. Katalah semayang tak mana, apa semualah, akhlak tak ada. Mak bapak abandon kat kampung, kerja cantik, katalah betul, pun tak nak. Orang yang ketiga, kuadran yang ketiga,